Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Doktor Mata. Okey, hari ini saya akan bawakan satu topik berkenaan satu penyakit yang kita panggil sebagai glaukoma. Okey, anda pernah dengar ataupun tidak perkataan glaukoma ni? Okey, kepada anda yang biasanya, kalau ahli keluarga dah pernah ada glaukoma, mungkin anda biasa. Tapi untuk orang lain, jarang-jarang untuk kita jumpa orang yang bila doktor bagi tahu, oh awak ada glaukoma. Kebanyakannya pesakit yang kata, glaukoma, apa tu? Ramai yang tak tahu apa itu glaukoma. Jadi bersempena dengan National Glaucoma Day pada bulan 3 ni, saya nak bawakan kepada anda semua sedikit sebanyak untuk kita terangkan apa itu sakit glaukoma. Sebab apa? Sebab glaukoma ni adalah satu penyakit yang menjadi penyebab nombor 2 buta di dalam dunia. Nombor 2 ni jangan main-main. Jadi glaukoma ni sebenarnya dia penyakit saraf. Okey, dia adalah satu penyakit kronik dan progresif yang menyebabkan kerosakan pada saraf mata. Okey, penyakit ni dia adalah satu penyakit kronik. Kronik ni maksudnya dia panjang tau. Dia bukan sekali kena terus tak nampak. Dia kebiasaannya dia kronik, dia mula sakit tak akan sedar lagi. Sampailah tiba-tiba dah buta dan rupanya buta sebab glaukoma. Jadi kenapa kita adakan National Glaucoma Day ataupun World Awareness Glaucoma Day ni? Sebab kita nak bagi pencerahan kepada masyarakat. Sebenarnya glaukoma ni kalau kita detect awal, ada cara, ada rawatan yang kita boleh bagi untuk kita lambatkan ataupun kita elakkan jadi buta. Sebab apa rawatan glaukoma ni pada masa sekarang dia bukan rawatan untuk merawat, tapi dia adalah melambatkan ataupun kita panggil slow the progression lah. Supaya kita nak improve quality of life. Kita nak pesakit yang ada glaukoma ni, kita bagi dia penglihatan yang optimum selama mungkin. Contoh kalau pada umur 50 tahu ada glaukoma, baru tahap awal, so kita bagi ubat, kita bagi rawatan supaya penglihatan dia tu kita dapat preserve sehingga maksimum yang boleh, dengan harapan seumur hayatnya masih boleh nampak. Itu adalah penyakit glaukoma dan secara general apa rawatan yang kita boleh bagilah. Okey, biasanya orang akan associatekan glaukoma ni dengan tekanan mata yang tinggi. Okey, biasanya kalau pesakit-pesakit glaukoma ni yang dah memang diagnose dan follow up dengan kita, setiap kali datang dia akan tanya, doktor berapa pressure mata saya hari ni? Okey. Kenapa orang tanya? Okey, sebab glaukoma ni salah satu faktor utama yang boleh menyebabkan glaukoma adalah tekanan mata yang tinggi. Okey, tapi bukan semua glaukoma tu tekanan mata yang tinggi. Sebab glaukoma tu dia ada banyak sangat subdivision dia. Kita boleh bahagikan dia sebagai glaukoma sudut terbuka dan sudut tertutup. Dan sudut terbuka tertutup tu kita bahagi lagi primary dengan secondary. So glaukoma ni dia complicated sedikit, tapi untuk bagi anda mudah faham, dia adalah satu penyakit kronik, boleh terjadi kepada sesiapa sahaja, tapi ada beberapa individu yang mempunyai risk factor yang lebih tinggi untuk dapat glaukoma. Kita pergi kepada yang pertama dulu, iaitu sesiapa yang ada tekanan mata tinggi. Okay, tekanan mata tinggi ni ada banyak sebab yang boleh menyebabkan, tapi secara general kita punya mata ni sebenarnya, mata kita ni bulat sebab dalam tu ada gel yang menyebabkan bentuk mata kita maintain dalam keadaan macam tu. And then dekat bahagian depan mata kita ada satu air tau, kita panggil air tu sebagai aqueous humor lah. Aqueous humor ni dia produce dekat dalam mata kita, daripada belakang anak mata dia produce, dia lalu dekat anak mata hitam kita tu, lubang tu lalu pergi ke bahagian depan mata, and then ada longkang untuk dia keluar. So dia akan sentiasa produce keluar. Jadi apa jadi, macam mana tekanan mata boleh tinggi? Cuba anda bayangkan kalau air yang keluar tu tiba-tiba lebih banyak daripada biasa, tapi longkang sama saiz. Jadi production dia lebih banyak, ataupun production semua sama je tapi tiba-tiba longkang pula tersumbat. Jadi lama-lama dia akan build up pressure. Ataupun laluan tu sendiri, sebab dia kan lalu daripada belakang anak mata, lalu anak mata pergi ke depan. Kalau anak mata tu terhalang atas apa-apa sebab penyakit mata yang pesakit tu ada, juga boleh menyebabkan tekanan makin tinggi dekat dalam mata. Jadi apa jadi? Cuba anda bayangkan tayar basikal lah paling senang. Kalau kita pump tayar, dia dah sampai maksimum lah, tapi kita pump lagi, masuk lagi dia punya angin. Apa yang akan jadi? Mana-mana bahagian tayar yang lemah akan burst out, dia akan menggelembung kan. Sama juga dengan mata. Bila tekanan mata dah tinggi dekat depan, dia akan cari weakest point, tempat paling lemah dekat dalam mata untuk dia menggelembung. Jadi dekat mata, mana tempat yang paling lemah adalah saraf mata kita dekat belakang, seperti yang anda tengok dalam gambar ni.
Jadi bila terjadi macam tu, dia akan kompres, dia tekan kita punya saraf mata tu. Lama-lama bila kena tekan, dia tak dapatlah salur darah. Salur darah tak dapat supply oksigen dekat dia, dan lama kelamaan menyebabkan kerosakan dan seterusnya saraf mati. Dari situlah terjadinya penyakit glaukoma sedikit demi sedikit secara kronik. Bila tekanan mata tu dia tinggi sampai rosak habis, masa itulah jadi buta. Jadi kalau kita detect awal, tak ada, kita bolehlah bagi ubat untuk kurangkan tekanan. So untuk proses jadi buta tu lambat, ataupun proses untuk kurang nampak tu lambat, dan kita bagi quality of life yang terbaik kepada pesakit. Okey, so itu adalah faktor pertama untuk orang yang boleh dapat glaukoma. Seterusnya, apa faktor kedua? Orang yang ada sejarah keluarga. Biasanya orang yang ada glaukoma, mak ayah ataupun datuk nenek dia mesti ada juga glaukoma. Sama ada tak pernah cek, sebenarnya ada glaukoma tapi dia tak pernah cek, ataupun ada kemungkinan memang tak ada tapi dia yang dah start ada. Bila dia dah start ada, dia kena buat screening untuk keluarga terdekat dia. Maksudnya kalau ayah, anak-anak dia semua kena cek. And then seboleh mungkin dia punya parents pun kena cek juga. Kemungkinan besar mereka pun ada glaukoma juga. Itu untuk sejarah keluarga. Dan yang ketiga, untuk umur lah. Biasanya orang yang umur 40 tahun ke atas lebih risiko untuk dapat. Semakin meningkat umur, semakin tinggi risiko untuk dapat glaukoma. Yang keempat, bangsa. Okey, kebiasaannya bangsa Asia ataupun Afrika dia lebih senang kena compare dengan bangsa-bangsa yang lain. Yang kelima, pesakit yang ada kencing manis. Yang keenam, pesakit yang ada darah tinggi. Yang ketujuh, mana pesakit yang ada menggunakan penggunaan steroid, sama ada steroid makan ke, titik ubat ke, dengan cara yang tak terkawal. Maksudnya dia ambil sendiri tanpa preskripsi daripada doktor, ataupun memang doktor bagi disebabkan penyakit lain. Tak boleh nak buat apa ni, sebab penyakit tu memerlukan rawatan steroid. Side effect dia menyebabkan glaukoma, dan kita kena rawatlah glaukoma tu, sebab mungkin dia punya penyakit tu tak boleh nak stop dia punya steroid. Yang ke-8, kalau pesakit tu ada apa-apa sejarah kecederaan pada mata. Tak kisahlah mata sebelum ni kena shuttlecock ke, ataupun pernah aksiden sampai berdarah dalam mata. Apa-apa jenis sejarah kecederaan boleh menyebabkan pesakit tu dapat glaukoma. Yang ke-9 adalah sama mana pesakit yang ada penyakit yang kita panggil sebagai OSA. OSA ni adalah obstructive sleep apnea. Dia biasanya pesakit ni orang yang obesity, and then malam dia berdengkur kuat, sebab dia punya salur pernafasan tu terganggu sehingga menyebabkan tak cukup oksigen sampai dekat organ-organ penting dalam badan tu. Okey, so ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tu lebih mudah ataupun lebih terdedah untuk dapat glaukoma. So glaukoma ni satu penyakit yang kronik, dia progresif, dia agak complicated, tapi untuk anda faham, dia adalah satu penyakit yang boleh menyebabkan buta. Tapi kalau anda datang untuk buat saringan dengan lebih awal, terutama sekali kalau ahli keluarga anda dah memang ada glaukoma, datanglah buat saringan awal supaya kita boleh bagi rawatan yang terbaik untuk kita improvekan quality of life anda dan cuba untuk melambatkan progression glaukoma. Jadi apa rawatan yang kita boleh bagi kepada pesakit yang ada glaukoma? Okey, kebiasaannya ada beberapa rawatan. Yang pertama, biasa kita akan bagi ubat titik mata lah. Ini lepas bagi ubat titik, tekanan mata tak kontrol, glaukoma dia still progress juga, dan mungkin kita boleh buat sama ada laser ataupun pembedahan untuk kita kontrolkan tekanan mata, untuk kita kontrolkan progress glaukoma tu supaya dia progress lebih lambat untuk menjadi tak nampak ataupun buta. Untuk pengetahuan anda, glaukoma ni dia tak nampak, dia bukan tiba-tiba tak nampak, dia akan start tak nampak daripada tepi dulu. Dia gelap daripada tepi, gelap sampai dia nampak dekat tengah je. Kita panggil sebagai tunnel vision lah, nampak macam terowong je. Biar lagi lama tak dapatkan rawatan ataupun rawatan tak optimum. Sebab kadang-kadang ada glaukoma yang complicated ni, kita bagi rawatan macam mana pun, dia still akan menyebabkan kebutaan. Cuma kita hanya mampu untuk melambatkan progres saja. Jadi lama-kelamaan bila saraf mata dah betul-betul rosak, dah tak ada oksigen sampai kat saraf mata, jadilah buta kekal yang tiada lagi rawatan yang kita boleh buat. Okey, semoga bermanfaat kongsian kami pada kali ini. Kalau ada apa-apa soalan berkenaan glaukoma, anda boleh tanya dekat komen di bawah. InsyaAllah kita akan cuba jawab. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum.